Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana tengah hari ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan memberi kepada kita suntikan iman. Ya, kemanisan iman ni berlaku bila ada ilmu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana Allah Taala menjelaskan qal ladzina utul ilma wal iman. Orang yang diberi ilmu dan iman oleh Allah SWT. Kata Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ayat itu menggambarkan kepada kita keperluan keserasian di antara ilmu dan juga iman. Masya Allah, pada hari ini kita melihat serata dunia orang masuk Islam, ya. Di kalangan cerdik pandai, profesor, saintis, engineer, pemain bola sepak, influencer, ramai yang masuk Islam. Nusidah-sidah, salam barakallahu fikum. Terima kasih yang lupa share pada teman-teman kita yang lain, ya. Bagi yang telah mengerjakan salat zuhur, taqabbalallahu minna wa minkum. Roti kesut. Ahlan wa sahlan semua yang dimuliakan Allah sekalian, ya. Jangan lupa share tau. Bagi komen apa-apa, jangan biarkan saya keseorangan hari ini, ngantuk pula. Ya, jadi pada hari ini ramai orang masuk Islam dengan sebab ilmu yang mereka terima. Bacalah Al-Quran, ambillah peluang-peluang untuk menghadiahkan kepada rakan sejabat kita Al-Quran, terjemahan, yang tak boleh baca bahasa Melayu, walaupun besar dalam negara tanah Melayu ni, bagilah dia Quran terjemahan bahasa Inggeris sebagai contohnya. Ya tuan-tuan, sebagai jihad usaha kita. Mudah-mudahan seorang itu mendapat hidayah dan sebab apa yang kita usahakan. Lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari. Gainafi. Alaihi wasallam semua yang dimuliakan Allah sekalian, ya. Ada seseorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan lebih daripada dunia seisi kandungnya. Liana Muhammad, Liza Osman. Ini dikhabarkan pembukaan FIFA World Cup di Qatar dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Dilarang LGBT untuk ditayang-tayangkan. Memanglah perkara tak dapat dibendung untuk peringkat antarabangsa. Tapi umat Islam sekumpulannya dapat beritahu kepada dunia itu satu tindakan yang salah dan tidak menghargai nikmat yang Allah jadikan. Allah hebatnya, katanya hari pertama Piala Dunia semalam telah masuk Islam lebih 700 orang. Mula je FIFA 1000 orang lagi masuk Islam lebih. Link yang diberikan di hotel, ditunjuk gambar, stiker dan sebagainya untuk mengajak umat kafirin, musyrikin yang tidak tahu tentang Islam itu, mulhidin itu, ateis itu untuk masuk Islam. Ya Allah, besarnya peranan mereka, tuan-tuan, ya. Dalam hiburan pun ada peluang untuk menarik orang kepada hidayah Allah SWT. Al-Salam Primisfa. Kita jangan menghentikan peranan dakwah ni, tuan-tuan. Jalankan, ya. Semalam saya dah cerita pada tuan-tuan tentang keislaman Juwairiyah bintil Harith, isteri Rasulullah SAW di kalangan Yahudiyah. Yang baginda pinang ketika beliau jatuh sebagai tawanan perang dan akan menjadi hamba kepada Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Sabit telah menghadiahkan kepada Nabi, Nabi telah pun memerdekakan Juwairiyah ni, dan harga kemerdekaan itu dijadikan sebagai mas kahwin, mahar untuk perkahwinannya. Asri Abdul Latif barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Abdul Khalid Yaqub, putri Ayu, ahlan wa sahlan. Allahu akbar, nama Abdul Khaliq, nama yang sangat mulia, Abdul Khaliq, hamba kepada yang pencipta. Tahniah ya Abdul Khaliq, jarang-jarang Melayu nama demikian. Muarab ramai. Ruhan Abdullah al-Wasalan. Ummu Masakin, Masya Allah, ada Ummu Masakin kat sini. Allahu akbar, ni mestilah penyayang kepada fakir miskin, banyak memerlukan bantuan. Terima kasih Mak Azra, Azfar Azim, ahlan wa sahlan semua. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain, Seperti biasa, buku yang menjadi fokus pada tengah hari ini adalah buku yang bertajuk mudahnya Sirah Nabi SAW, karangan Izzuddin Ibn Jama'ah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i keturunan yang sangat mulia, anak murid kepada Imam Nawawi rahimahullah. Dapatkan buku ni dengan semudah kita klik pada www.telagabiru.com.my, boleh beli online. Tuan dapatkan buku ni. Menarik tau. Kat bahagian belakang buku ni ada appendix bahagian menunjukkan peta dan juga apa lagi. Artifak Nabi SAW yang diambil daripada gambar top couple, selipar Nabi SAW, surat Nabi kepada Muqawqis, ni makam Nabi SAW. Ni adalah buku yang sangat menarik kerana ada mudah untuk dibaca dan ada lembaran-lembaran mulia di bahagian belakang, bahagian appendix ni
yang menunjukkan tentang sejarah Nabi kita SAW. Boleh hadiahkan kepada orang yang kita sayang. Baca buku ni sebenarnya sehari dua boleh selesai. Yang merupakan satu recall balik semula maklumat tentang Nabi yang pernah kita belajar daripada dari satu lagi Mahani. Mahani Murad, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Hadiahkanlah buku ni kepada anak-anak kita akan musafir jauh. Hadiahkanlah kepada teman-teman kita yang akan pergi menunaikan umrah. Mudah-mudahan insan hasanah ada peluang untuk mengenali Nabi lebih rapat. Liana Muhammad SAW. Suma tazawwaja qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah mencurah rahmat yang banyak ke atasnya dan beri kepada kita kemanfaatan ilmu yang ada dengan apa yang beliau hasilkan. Suma tazawwaja Raihana binta Zaidin Nadariyah wa qila al-Quraziyah subiyat yawm Bani Quraiza fa kanat safiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ataqaha wa tazawwajaha summa talaqaha tatliqatan summa raja'aha. Kemudian Nabi berkahwin dengan isteri baginda yang seterusnya namanya Raihana. Binti Zaid An-Nadriyah, iaitu di suku Bani Nadir, Yahudi juga, Bani Israel. Yahudi itu kata Dr. Salam Khalidi biasanya merujuk kepada bangsa Yahudi secara umum. Tapi kalau sebut Bani Israel, ia merujuk kepada kebaikan ataupun ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat yang Allah beri kepada mereka. Maka dua perkara macam beras dengan padi lah, macam beras dengan nasi lah, gitu. Waqil al-Quraziyah, dan katakan juga daripada Bani Quraizah, Quraziyah. Liana Muhammad, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Terima kasih. Dah share ke kepada adik-adik? Johana, dah share ke kepada teman-teman? Terima kasih. Beliau ni telah ditawan dalam peperangan bersama Bani Quraizah dan telah menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah merdekakannya dan berkahwin dengannya. Kemudian Nabi telah menceraikannya, talak satu, kemudian merujuknya kembali. Ini seperti pendapat dipilih oleh Izzuddin ibn Jama'ah. Wa qila lam yatazawwajha wa kana yata'uha bimalik al-yamin hatta tufiya anha. Qala Syekh Syarafuddin Ad-Dimyati al-qawl al-awwal asbatu wal-aqawil 'inda Muhammad bin Umar wa huwa al-amru 'inda ahli al-'ilm. Ada pendapat mengatakan Nabi tidak berkahwin dengan Raihana ini, cuma Nabi telah pun bersama dengannya kerana itu merupakan satu benda yang dibenarkan dalam Islam, kerana wanita itu merupakan hamba kepada Nabi SAW, yang dipanggil sebagai amah. Hamba amah ni merupakan hamba jariyah. Mungkin boleh dibeli, diwarisi ataupun dihadiahkan, maka itu dipanggil sebagai hamba. Maka tidak perlu kepada perkahwinan kerana itu merupakan milik tangan kanan. Milik tangan kanan merupakan hamba maksudnya. Hinggalah Raihana ini meninggal dunia. Tapi kata Syarafuddin Ad-Dimyati, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mazhab Dumyat, Mesir, mengatakan pendapat pertama, iaitu Nabi telah pun memerdekakannya dan mengahwininya, itu merupakan pendapat yang lebih rajih, yang lebih tepat. Baik, okey. Summa tazawwaja Ummah Habibah Ramla binti Abi Sufyan Sakhir bin Harb al-Qurashiyyah al-Umayyah. Summa tazawwaja Safiyah binti Huyai bin Akhtab an-Nadriyah min waladi Harun. Sabaha Rasulullah SAW yawma Khaybar. Summa ataqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Summa tazawwaja Maimunah bint al-Harith bin Haznin al-Hilaliyah. Kemudian Nabi pun berkahwin dengan Ummu Habibah, iaitu Ramla binti Abi Sufyan, adik-beradik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapa kepada Ummul Mukminin Ramlah ni adalah Abu Sufyan yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ibunya adalah Hindun, wanita yang terkenal itu. Wanita yang terkenal, bapanya pun terkenal, dan juga abangnya Muawiyah pun terkenal. Jadi Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah, nama sebenarnya Ramlah binti Abi Sufyan, yang mana suaminya telah murtad. Tuan-tuan tahu kan? Jadi ketika Ummu Habibah ni, adik kepada Muawiyah ni, berhijrah bersama dengan kumpulan yang pertama yang saya cerita pada tuan-tuan, berhijrah ke Habasyah, bertemu dengan raja yang adil di situ walaupun beragama Kristian, namanya Najasyi. Tapi ujian Allah kepada Ramlah ini, kepada Ummu Habibah ni, iaitulah suaminya telah murtad, berada di negara Kristian, minum arak, pergi ke tempat-tempat maksiat, akhirnya suaminya murtad. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ujian, cerita tentang murtad ni berlaku daripada zaman Nabi SAW lagi. Bila dia murtad, maka secara automatik terputuslah ikatan perkahwinan di antaranya dengan isterinya, iaitu Ummu Habibah Ramlah ni tadi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang boleh kuaskan. Maka
Habis iddahnya, Nabi pun meminangnya. Yang bayar mas kahwinnya, maharnya adalah Raja Najasyi sendiri. Dan beliau lah merupakan isteri Nabi yang paling banyak sekali maharnya, iaitu mas kahwinnya, kerana dibayar oleh sang raja. Siapakah sang raja itu? Zisham. Ada Najasyi. Najasyi raja di Habasyah. Habasyah pada masa itu negara yang sangat prosper. Ya, Latifah Sidik. Sebenarnya negara-negara Afrika itu kaya-kaya belaka. Minyak dia banyak, macam Nigeria banyak tau. Tapi nak buat macam mana? Kena kepimpinan yang penuh dengan korupsi, maka berlakulah penganiayaan kepada rakyat jelata. Tuan-tuan ni boleh kau sekian. Jadi Najasyi telah pun memberikan mas kahwin kepada Ramlah ni untuk dikahwini Nabi SAW sebagai wakil sebanyak 400 dirham. Macam kita lebih kurang macam 200,000 ringgit kalau kali 40 kali 45 kan nilai tuan pada hari ni. Kerana raja. Maka didengar Nabi SAW, Najasyi ni masuk Islam akhirnya, cuma tak berjumpa dengan Rasulullah kan. Ketika wafatnya, maka Nabi telah menyembahyangkan Najasyi dengan sembahyang ghaib. Itulah sembahyang ghaib yang pertama dilakukan dalam Islam, sembahyang jenazah ghaib. Kalau orang tu meninggal kat London, meninggal kat Afrika, meninggal kat Amerika, kita tak mampu nak pergi kan, ataupun kat Tanah Melayu sekalipun, kita kat selatan, dia kat utara, tak mampu nak pergi, maka kita boleh sembahyang jenazah ghaib. Nabi telah mengatakan, telah mati di bumi sekian-sekian seorang lelaki yang salih. Ya Allah, hebatnya kita nak kena belajar cara kepimpinan Najasyi sampai Nabi menyatakannya rajul salih, lelaki yang salih. Kata Ibn Taymiyah, salah seorang ulama yang mengulas tentang isu Najasyi ni dengan panjang lebar, mengatakan kita kena kaji sejarah hidup Najasyi ni, kerana beliau merupakan kepimpinan yang masuk Islam tapi negaranya negara Kristian. Siapa kata dalam Islam tak ada koleksi rujukan untuk pentadbiran negara masyarakat majmuk? Siapa yang mengatakan demikian? Dia merupakan sejahil-jahil manusia sebenarnya. Kerana Nabi mengiktiraf kepimpinan Najasyi, sedangkan Najasyi memimpin negara Kristian, menteri-menterinya semuanya Kristian. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dan bininya tentulah tidak memakai hijab, memakai niqab. Dia masuk Islam, tapi kepimpinan negaranya Kristian. Dan walaupun demikian, ketika wafatnya, Nabi nyatakan telah meninggal dunia di bumi sekian-sekian seorang lelaki yang saleh. Ayo kita menyembahyangkannya. Ya Allah, penting kita untuk kaji sejarah tuan-tuan, sirah Nabi, dan bukan baca yang biasa-biasa. Kita meneroka untuk membetulkan dan beri nasihat kepada kepimpinan pada hari ini. Sahabat-sahabat kita berada di Sabah Sarawak kan, usah risau. Kalau umat Islam merintah, anda tidak akan dizalimi. Hak anda boleh jalan macam biasa. Siapa kata bahawa Islam ni zalim? Islam ni pak lebay, tak boleh nak memimpin. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita ada contoh yang hidup pada hari ini kan. Negeri kepimpinan orang Islam di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, negeri zero rasuah bukan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Penting juga begitu sentuh buat macam ni, zaman yang penuh dengan fitnah ni tuan-tuan. Ya, bahawa kena mengkaji kita. Rupanya Ibn Taymiyah membincangkan benda ni lebih 700 tahun lalu. Betapa penting kita untuk mengetahui kepimpinan negara majmuk. Bila masyarakat itu tidak semuanya orang Islam, walaupun kepimpinannya Islam, gembiralah kepimpinan ke Sabah Sarawak kan. Anda memimpin satu masyarakat yang besar, bawalah model Islam yang terbaik, supaya Islam tidak menjadi fitnah kepada bangsa yang tidak faham tentang Islam. Mereka bukan musuh Islam, ya, mereka jahil tentang Islam sebenarnya. Baik, ya, kita kembali kepada kisah Ramlah binti Abi Sufyan ini yang kemudian telah dikahwini oleh Nabi SAW. Kesian dia, meraihkan keadaan hatinya, perjuangannya, pengorbanannya untuk Islam, jauh dari keluarga, ayah ibunya masih lagi kafir pada masa itu. Sanggup dia meninggalkan mereka, kini berada jauh bersama suami pula murtad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mengubati, merawat perasaan wanita yang mulia ni, Nabi telah menawarkan dia untuk mengahwininya dan telah mengahwininya selepas tamat iddahnya itu. Dan mas kahwinnya seperti yang saya jelaskan telah dibayar oleh Maharaja Najasyi. Raja yang sangat adil itu, kepimpinan pada negara Kristian itu walaupun dia seorang Muslim. Kita ni tak ada duit banyak tuan-tuan, nak banding orang paling kaya kat Malaysia. Tapi kalau kita punya integriti kepimpinan, orang hormat, orang sebut, orang sanjung tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Summa tazawwaja Safiyah binti Huyai bin Akhtab An-Nadhriyah min waladi Harun. Kemudian Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab An-Nadhriyah daripada Bani Nadir. Dan umum ini Safiyah ini adalah putrinya kepada Nabi Harun. Ni yang saya cerita semalam. Ya, salah sila keturunan Safiyah Ummul Mukminin ni sampai ke atas Nabi Harun.
Kalau bapaknya, datuknya yang atas itu Nabi Harun, pakciknya lah Nabi Musa. Kerana Musa dan Harun adik-adik, bukan? Harun abang, Musa adik, alaihi wassalatu wassalam. Itu sebab ketika berlaku pertelingkahan di antara ataupun perselisihan faham, ada tu orang perempuan. Di antara Safiyah dengan Hafsah sebagai contohnya, maka Hafsah pun mengatakan ya bintal Yahudiyah. Oh, hebat juga mulut Hafsah ni. Dia kata kepada Safiyah, wahai anak Yahudi. Orang kalau marah ni tuan-tuan, kata-katanya tak boleh dipertimbangkan. Itu sebab kita jangan cakap waktu marah. Nanti nampak kejahilan kita tuan-tuan ni. Gai Nafi, barakallahu fikum, Halijah Tumin. Jangan lupa share pada teman kita lain. Penting untuk mengetahui keluarga Nabi ni. Terima kasih yang hadiah saya star. Dah 163, tak boleh belanja makan, belanja star pun jadilah. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Terima kasih semua Hayati Syarif. Biasa belajar sirah Nabi penting untuk kita faham. Maka berlaku perselisihan faham di antara madu ini, Safiyah dengan Hafsah. Hafsah mengatakan kepada Safiyah, wahai anak Yahudi. Menangislah Safiyah mendengarnya tuan-tuan. Safiyah pun pulang ke rumah, Rasul tanya, kenapa kau menangis? Jawapan Safiyah, saya dikatakan oleh wahai Rasulullah, oleh Hafsah bahawa saya ni adalah anak kepada Yahudi. Isinya Safiyah ni tadi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, lain kali kalau dia berkata kepada kau anak Yahudi, kau jawablah, bapa aku adalah Nabi, pakcik aku Nabi, dan suami aku Nabi. Engkau siapa? Umi Syifa, barakallahu fikum. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Nabi mengajar, menjawab. Jadi kita ni ilmu perdebatan kita belajar untuk public speaking tau. Tengok orang-orang Tionghoa ni tak kerti cakap Melayu pun dalam parlimen cakap Melayu, lancar semacam je. Anak-anak kita tak ajar public speaking, rugi tuan-tuan, rugi sangat ya. Ustaz Abdi Sadiqin. Tuan-tuan dimuliakan sekalian ya. Maka apa berlaku sekarang? Nabi menganjurkan kepada Safiyah supaya berkata, lain kali kalau dia cakap pada kau apa-apa, tolong jawab, aku anak Nabi, bapa saudara aku Nabi, dan suami aku Nabi. Engkau siapa? Engkau hanya suami kau, saya Nabi kan? Aku bapa aku Nabi, pakcik aku Nabi. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Tabaraka wa Ta'ala. Safiyah ni Safiyah binti Huyai bin Akhtab, isteri Nabi daripada kalangan Bani Nadir. Yang merupakan keturunan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu bahawa tribes dalam Yahudi ni ada 12 tribes. Dipanggil Isna Ashar Asbatan Umama, Asbat. Baik. Sabah Rasulullah SAW Yawma Khaybar. Beliau ni telah pun diperolehi oleh Nabi dalam peperangan Khaybar yang kita tahu berlaku selepas perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Khaybar ni satu tempat yang mewah, penuh dengan tanaman, subur, bumi yang subur, pokok-pokok kurmanya banyak. Dan ketika pembukaan kota Khaybar ini, Nabi dan para sahabat jadi hari-hari yang sangat susah. Sekali kalau Allah wajah pada masa itu mengalami sakit mata, dan Nabi bertanya, aku akan beri bendera ni kepada siapa yang cintakan Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya ketika semua sahabat-sahabat berebut-rebut nakkan pangkat dan kemuliaan itu, tiba-tiba Nabi telah bertanya mana Ali radhiyallahu anhu. Ali sakit mata pada hari itu. Nabi telah memanggilnya untuk tampil. Nabi mendoakan pada matanya dengan sedikit udahan. Maka pulihlah mata Sayyidina Ali seolah tidak pernah kena sakit langsung sebelum itu. Abu Manaf Sa'ad, barakallahu fikum ya. Dan dalam pembukaan Khaybar ini, seperti yang kita pelajari, Safiyah binti Huyai bin Akhtab telah pun jatuh ke tangan Nabi SAW sebagai hamba. Nabi telah merdekakannya dan berkahwin dengannya. Alaiha salatu salam radhiyallahu anha. Baik tanya, summa ataqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha, summa tazawwaja Maimunah bint al-Harith bin Hazin al-Hilaliyah. Nabi telah pun memerdekakan Safiyah ni tadi, dan kemudian berkahwin dengannya dan menjadikan pembebasannya itu, nilai pembebasannya itu sebagai mas kahwinnya. Mahal tuan-tuan, untuk kemerdekaan memerlukan pada zaman dahulu. Nilai kita pada hari ini macam 100,000, 200,000 seperti yang saya telah bincangkan, bergantung pada kemahiran, pada rupa seseorang hamba tu. Hamba tu nak dimerdekakan dirinya, sebagai contoh, dia kena menebus dirinya dengan bayaran yang sangat mahal, tinggi, bukan sebenarnya murah. Jadi maknanya jangan kita faham pula nak merdekakan hamba ni macam kita nak pergi beli SIM card je kat kedai telefon. Mahal tau. Maka nilai kebebasan itu sangat tinggi. Nabi Yusuf pun pernah menjadi hamba seperti yang kita pelajari, kerana
dicampakkan ke dalam pergi buta oleh adik-beradiknya, kemudian jadi hamba. Dijual dari tangan ke tangan sehingga jatuh ke tangan Aziz Misr, seperti yang kita telah pelajari Aisyah binti Umar Arif. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana sharing link ini kepada teman-teman yang lain. Baik, pernah berlaku Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang Safiyah. Safiyah adalah seorang wanita yang cantik, cuma dia rendah. Allahu akbar, tuan-tuan yang kasihan. Suara tak dengar? Suara tak dengar? Dengar ke suara? Dengar? Ada yang tak dengar suara saya ke? Okey. Rosina Ayub, dengar ke suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar? Clear Okey, kena betulkan sikit telefon ke? Cuba dengar Baik. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Safiyah ni seorang wanita yang cantik, dan memang beliau merupakan seorang wanita yang cantik. Ya. Cuma dia rendah. Jelas Ustaz, terima kasih kalau terima kasih. Aliana Muhammad, terima kasih. Mendengar kata-kata Nabi itu, Nabi sangat marah sallallahu alaihi wasallam. Dengar Nezalina Mahani Muhammad dengar, terima kasih. Baik-baik. Rabi'ah Haji Ruslan ya. Bila mendengar kata-kata Aisyah itu yang menghina Safiyah, maka Nabi telah menegur dengan kata-katamu itu kamu nampak ringan, tapi kalau dicampurkan dengan dalam lautan, saya kata-kata itu boleh mengotori seluruh lautan. Kita jangan duk kata orang apa-apa tuan-tuan ni, tinggi lampai macam gala, tinggi menggala, itulah gemuk macam apa, tak boleh sebut tuan-tuan. Tak boleh kita body shaming ni, jangan duk hina-hina orang tuan ni. Orang bukan pilih nak jadi begitu. Memanglah dia kena usahalah untuk menjadikan badannya fitness untuk fit, tapi kita janganlah menghina orang. Nabi SAW telah menegur Aisyah dengan teguran yang sangat tegas. Berbunyi, engkau telah berkata satu kata-kata wahai Aisyah radhiyallahu anha, kalau dicampurkan dengan kalau dicampur dengan lautan, saya kata-katamu itu boleh mengotori seluruh lautan di permukaan bumi, kerana nilainya yang tidak baik didengar oleh sesiapa pun. Safiyah ni tuan-tuan sangat cinta kepada Nabi, sangat sayang kepada Nabi, sangat menghargai Rasulullah SAW. Dia yang saya cerita semalam tuan-tuan, bila dia berkahwin dengan Nabi SAW, dia telah bercerita, wahai Rasulullah, dulu saya pernah bercerita kepada ayah saya bahawa saya bermimpi bulan jatuh ke riba. Bapa dia Huyai bin Akhtab ini adalah seorang pemimpin, pendeta, orang alim di kalangan Yahudi, tapi kebenciannya kepada Islam itu melampau-lampau sekali kejahatannya tuan-tuan. Huyai ni. Jadi bila dia mendengar saya bercerita yang saya melihat bulan jatuh ke riba, dia tamparnya saya, tempelengnya saya sampai berkesan kat muka, kesan untuk tamparan itu tuan-tuan. Kerana bagi Huyai bin Akhtab, dia mengetahui sebenarnya tanda yang dilalui oleh anaknya itu, mimpi dilalui anaknya itu, bahawa dia akan berkahwin dengan Rasulullah, pemimpin akhir zaman. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebagai contohnya dalam Dalail Nubuwah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila berlaku keadaan sedemikian, Safiyah bercerita kepada Rasulullah, ni kesan dekat muka ni adalah kesan tamparan bapak dia. Lalu bapak dia lekas-lekas kahwinkan dia dengan seorang pemuka, pemimpin di kalangan kaumnya, untuk mengelakkan mimpi itu jadi kebenaran. Walau bagaimanapun dalam peristiwa Khaybar, ayahnya telah dibunuh, suaminya telah pun dibunuh, maka akhirnya dia berkahwin juga dengan Rasulullah, mimpi menjadi kenyataan. Allahu Akbar, wa khair. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian tazawwaja Maimunah bint Al-Harith bin Hazn Al-Hilaliyah. Kemudian Nabi pun berkahwin dengan Maimunah bint Al-Harith bin Hazn Al-Hilaliyah. Haula'i nisa'uhul madkhul bihinna 12 imra'atin tufiya 12 imra'atan tufiya minhunna fi hayatihi salasun. Ini ada salah baris, tolong betul-betulkan bacaan. Kalau tuan-tuan memiliki kitab ini, tolong betulkan bacaan. Haula'i nisa'uhu al-madkhul bihinna 12 imra'atan. Ini dia mansub ala tamyiz, bukan imra'atin, salah. Tufiya minhunna fi hayatihi salasun, bukan salasin, salasun. Maafkan saya, ini ada berlaku kesilapan baris kat sini. Dan telah pun meninggal dunia dalam hidup baginda SAW 3 orang. Yang lain meninggal dunia selepas kewafatan Nabi SAW. Ada tak manusia yang kita kaji sampai begini sekali, isterinya, anak-anaknya selain Rasulullah tuan-tuan?
Siapa boleh sebut tak pada saya pemimpin dunia? Boleh sepak, kawan boleh kaji, uban kat kepala dia ada berapa umur dia, siapa nama anak-anak dia, isteri dia, keluarga. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada manusia yang sebegitu agung pada pandangan manusia melainkan Rasulullah SAW tau. Itu sebab seorang influencer hebat yang ada dekat Dubai pada hari ini bercerita, Andrew ramai orang tak suka beliau, tapi ada yang baik ni katalah. Beliau telah masuk Islam, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah lebih baik, lebih banyak kepadanya dan kepada orang yang semisal dengannya. Beliau berkata, agak kalau seseorang di barat pada ini mengatakan bahawa Jesus itu, Musa itu gay, seorang gay, ada orang marah tak? Tak, semua orang kata tak apa, itu freedom of speech. Sebab itu dia tak berkahwin dan sebagainya, maka dia mungkin di kalangan gay. Ini tengah bola sepak dunia pun banyak orang cerita tentang isu ni. Maka tak ada seorang akan marah. Kenapa? Itu freedom of speech. Tapi berani tak tuan-tuan berkata demikian? Kat Mekah. Bukan kat Mekah, kat London, kat US. Berani tak cakap Nabi Muhammad adalah seorang lelaki yang gilakan perempuan dan sebagainya? Maka orang akan serang. Setiap bulan kena bunuh nanti. Kerana umat Islam begitu menyanjung Nabi mereka. Jangan disentuh apa-apa tentang Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ada rancangan ke udara, reality program dekat Mesir. Seorang penyampai TV itu seorang perempuan tidak berhijab, free hair dia. Dia bercakap tentang Nabi SAW yang baik-baik semua. Tiba-tiba seorang daripada talent ataupun seorang guest dia yang sedang berada dalam program itu, walaupun pakaian nampak macam Islamik, tapi menegur Nabi dengan perkara-perkara sedemikian. Yang jadi MC itu, host tu, boleh halau itu keluar dalam program live, tuan-tuan. Kau jangan sentuh Nabi aku. Walaupun aku tak ikut Islam seperti ini, kau jangan sentuh Nabi aku. Kau pakai macam ni tapi kau memburuk-burukkan Nabi. Tak patut bagi kau keluar dari program ni. Tuan-tuan, siapa berani cerca dan cela Nabi SAW, tuan-tuan? Siapa berani? Kan? Orang akan mengikutinya dengan ancaman. Kalau ancaman kata-kata tak apa, ancaman bunuh. Siapa berani cerca Nabi Muhammad SAW? Tak ada siapa. Kata Andrew Tate, dia berkata bahawa ini menunjukkan kepada kebenaran Islam, kerana ada benda yang kita boleh kompromi, ada benda kita tak boleh kompromi. Mana boleh semua benda kita kena kompromi? Kita ni apa? Dayus ke? Binatang ke benda? Semua benda binatang pun tidak akan kompromi. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan marah, tegas ni, kita kena faham message ini. Kita orang Islam kena belajar banyak tentang kepimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi membuktikan pak lebay layak untuk memimpin sebenarnya, walaupun ada kelemahan boleh dibaiki. Kisah tentang siapa yang saya sebutkan tadi, Najasyi, walaupun beliau ini seorang pemimpin di kalangan masyarakat majmuk Kristian, negara majoriti Kristian, tapi ketika wafatnya, apa yang dia boleh buat, tuan-tuan, dalam negaranya Kristian? Maka tegakkan keadilan, tunjukkan akhlak, integriti dan sebagainya, jauh korupsi, maka orang akan terima kepimpinan itu. Ia tak penting kita belajar sirah Nabi ini, kerana sirah Nabi adalah pentafsiran kepada Al-Quran yang sebenarnya. Baik, setakat ini saja dulu untuk renungan. Nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang keluarga Nabi, mengenali mereka ni satu kemuliaan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan perkara yang dibawakan di sini oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Wahidat Wakar, terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing kepada teman kita yang lain. Kita akan ada sesi diskusi tentang Nabi kita daripada kitab yang bertajuk Mudahnya Sirah Nabi SAW. Dan sekian waktu kita membacanya. Bagi yang belum mendapatkannya, tolong dapatkan. Penting sangat buku ni untuk mengenali sejarah hidup Nabi SAW. Dan belakang ni ada bahagian appendix ya kan. I tell you, ada banyak ni appendix yang menggambarkan lagi tentang perjuangan Nabi kita, surat Nabi, semuanya penuh dengan inspirasi, gambar-gambar pedang Nabi SAW, makam Nabi, ya, semuanya ada dalam buku yang kecil ni tapi sangat besar faedahnya, insya-Allah. Dapatkan tahu daripada www.tagabiru.com.my. Mudahnya Sirah Nabi SAW. Dan sebelum akhiri kuliah tengah hari ni, saya menyampaikan pesanan daripada penaja. Tolong dapatkan Habatus Sauda Birkah daripada Zazan Travel. Ya, amal yang telah menggunakannya ada faedah banyak. Alhamdulillah, sihat tubuh badan, rambut tak gugur lagi, dan kemudian nak menyusukan anak, dapat susu banyak, alhamdulillah. Senang untuk tidur malam. Dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Maka sebiji pagi, sebiji petang atau malam. Telah diproses, mudah untuk tuan gunakan. Dia tak ada handbag tengok ni. Nampak telah diproses, mudah. Gunakan hal gel kualiti terbaik, dapatkan tuan-tuan. Dan di samping itu kami juga ada mengedarkan korma McJoel dari Palestin. Saiznya sangat besar. Tengok kan, ni saiznya besar.
Kita pun ada korma ajwa, dapatkan daripada Zazan Travel tau. Siapa yang pergi umrah dengan kami, ya tuan-tuan, nanti saya bawa tuan-tuan pergi ke ladang korma ajwa. Nak tak? Kita makan dekat Taif insya-Allah. Jom pergi bersama kami. Tak banyak tempat yang tinggal untuk 27 Disember ni. Jom join kami. Tak banyaklah tempat tinggal. Bilik pun tinggal kuat dengan, ada lagi ke? Double. Double tak. Ada kuat yang sekarang tinggal tuan. Business class pun dah tak ada, alhamdulillah. Yang ada cuma ekonomi saja. Jom join kami di perjalanan penuh barakah ni, insya-Allah. Bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian, insya-Allah. Okay, saya tunjuk tuan-tuan kebun kurma nak. Cara orang Arab petik kurma, nanti kita belajar sama. Boleh petik kelapa sawit. Habidah Yusof minta nombor telefon. Tolong masukkan nombor telefon. Dapatkan daripada Zazan Travel. Kurma ajwa ni, kurma ajwa daripada Madinah tu, ada sijil lahirnya. Origin Madinah, bukan dia beli dari tempat lain. Ini kurma yang jual dari Palestin, dan kita pun ada baju sauda. Terima kasih. Setakat ini saya dulu untuk renungan tengah hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir 'alaina warḍina warḍa'na. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Izam, terima kasih Hanafi. Insya-Allah nanti minggu depan kita, esok lusa kita baca buku ni balik semula. Etos Majuan Islam memberi inspirasi kepada kita untuk mengenali bagaimana ulama-ulama terdahulu telah mengislamkan Nusantara. Nanti kita belajar buku ni lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ikalu, Kalthum, siapa lagi? Terima kasih Nur, sebarkan video ni kepada yang lain. Terima kasih yang hadiah star pada saya tengah hari ni. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.